bersatu hati serta bekerja sama, perpaduan kunci kebangkitan dan kejayaan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Muhammad Shah Musa. Agensi Agama Islam di negara ini perlu komited meningkatkan penganjuran program berunsur perpaduan untuk rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, ia selari dengan usaha menjayakan gagasan membangun Malaysia Madani yang diperjuangkan Kerajaan Perpaduan. Selain meraihkan saudara mu'alaf dalam komuniti, usaha mendekatkan lagi hubungan dengan masyarakat bukan Islam perlu diperhebat. Kita akan terus memperhebatkan lagi usaha-usaha program-program untuk memupuk semangat kesatuan, semangat perpaduan, kesejahteraan di kalangan rakyat Malaysia, dan yang inilah yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita dalam meluncurkan gagasan membangun Malaysia Madani ini. Beliau ditemui selepas merasmikan program jamuan muhibah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim sempena Tahun Baru Cina di Ceras. Turut hadir Ahli Parlimen Ban Dato' Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan Ketua Pegawai Eksekutif Yadim Tuan Kamarul Arif Tuan Soh. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital KKD Fahmi Fadil menyeru rakyat terus bersatu hati dan bekerjasama tanpa mengira bangsa atau agama dalam memulihkan ekonomi negara. And I believe with this unity government, this kerajaan perpaduan, kita boleh bawa semua rakyat untuk bersatu padu, untuk bersama-sama ketepikan perbezaan. Cukuplah politik dah selesai. And now we must focus on rebuilding our economy. A tough year ahead. But I believe if we put our minds together, if our hearts work, if our minds work as one, if our hearts were to be as one, Malaysians, we will be able to rise. Beliau hadir pada majlis perasmian pejabat baru The Kuala Lumpur Chinese Assembly Hall KLCH dan sambutan Rumah Terbuka Tahun Baru Cina 2023 di Ibu Negara. Kerjasama Malaysia-Singapura merupakan formula terbaik bagi mengubah lanskap keselamatan cyber negara sekaligus mengoptimumkan penggunaan data sebagai sumber komoditi kepada pertumbuhan ekonomi digital. Menurut Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA Sirat Jalil, sinergi antara kedua-dua negara perlu menumpukan pelaksanaan undang-undang dan polisi berkaitan. Negara kita dapat mempelajari bagaimana polisi yang dibuat di negara jiran kita itu dapat juga memberi manfaat kepada negara kita ini, bukan hanya dari sudut pemain industri, bahkan kepada pengguna. Dari aspek keselamatan cyber, dari sudut jenayah cyber ini adalah jenayah merentas padan. Sudah pasti bukan hanya satu negara kerjasama itu, perlu merentasi ke semua negara di rantau ASEAN, dan mungkin negara kita dapat melalui usaha yang dibuat oleh Menteri Komunikasi dapat lebih menekankan soal perbincangan berkenaan undang-undang ataupun polisi yang dapat melindungi pengguna di rantau ASEAN. Selain memperkukuh keselamatan cyber, negara juga perlu mewujudkan syarikat permulaan berstatus unicorn dalam sektor ekonomi digital. Ini penting bagi memastikan memorandum persefahaman antara Malaysia dan Singapura dapat direalisasikan.
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menyekat 6,381 laman sesawang judi dalam talian bagi tempoh antara 2020 hingga akhir 2022. 212,349 talian telefon yang menghantar iklan meragukan seperti mempromosi judi dalam talian dan pinjaman tidak berlesen juga telah ditamatkan perkhidmatan dalam tempoh terdekat. MCMC sentiasa komited menyokong penguatkuasaan pihak polis membantras kegiatan judi dalam talian yang tertakluk di bawah Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953, Akta 289. Pihak PDRM menjalankan penguatkuasaan manakala MCMC pula berperanan memberikan bantuan teknikal termasuk maklumat dan menyekat laman sesawang berunsur perjudian. Pengguna juga boleh memainkan peranan menyekat aktiviti promosi judi dalam talian antaranya dengan melaporkan promosi iklan judi kepada pihak MCMC. Sekiranya pengguna menerima iklan judi melalui aplikasi WhatsApp dan media sosial seperti Facebook, laporkan kepada penyedia perkhidmatan aplikasi atau penyedia platform media sosial tersebut supaya tindakan boleh diambil segera. Penggiat industri pelancongan perlu menaik taraf kualiti perkhidmatan untuk menarik minat rakyat tempatan melancong dalam negara. Ia juga bagi memastikan sektor pelancongan domestik lebih berdaya tahan selain mengawal aliran keluar mata wang tempatan. Presiden Persatuan Pelancongan Dalam Negara Mita Uzaidi Udanis turut mencadangkan agar harga pakej pelancongan ditawarkan perlu lebih kompetitif setanding negara jiran. Saya harap pengin industri kita tingkatkanlah kualiti kita, tawarkan harga kompetitif, dan saya harap dengan tempat-tempat seperti yang pertama lagi ferry, supplier ferry Langkawi itu harus tingkatkanlah kualiti dia, lebih lagi frekuensi dan beri satu kesenangan untuk mereka membuat tempahan sebelum ke Langkawi. Contohnya lah ini. Beliau mengulas kenyataan timbalan Gubernur pihak berkuasa pelancongan Thailand Tanis Pek Suan berkenaan kemasukan lebih 1.5 juta pelancong Malaysia ke negara itu tahun lalu. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Saya rasa ini bagus. Ini adalah satu usaha kerajaan yang patut kita hargai dan kita banggakanlah bagi membantu rakyat kita yang agak susah sekarang. So ini agak efek ekonomikal untuk customer kita lah. Untuk saya rasa kita kena support lah sebab pada masa sekarang ni kan dengan ekonomi yang tak menentu, jadi program macam ni yang dapat mengurangkan beban. Bagi saya benda ni patut digalakkan sebab dia boleh membantu banyak lagi golongan yang yang tak berkemampuan lah, ataupun orang-orang yang macam maksudnya lagi memerlukan macam ni, sebab dia satu set balance sangat, ada air, ada nasi, ada lauk dengan sayur sekali. Sempena perayaan Thaipusam hari ini, Perdana Menteri mengucapkan selamat menyambut perayaan Thaipusam kepada seluruh penganut dan masyarakat beragama Hindu di negara ini. Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perayaan serta budaya yang pelbagai adalah hujah ampuh untuk masyarakat Malaysia saling kenal dan membina persefahaman sistem negara bangsa yang majmuk. Dato' Sri Anwar turut menyeru masyarakat sama-sama terus berkukuh perpaduan dan kerukunan demi negara tercinta. Masyarakat Hindu menyambut perayaan Thaipusam dengan membajiri kuil-kuil utama di ibu negara dan beberapa bandaraya di seluruh negara. Sementara itu, sambutan Thaipusam yang diraihkan oleh penganut agama Hindu hari ini diharap mampu menjadi cerminan masyarakat Malaysia Madani. Ia selari dengan sikap keterbukaan dan saling hormat menghormati yang diamalkan masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam hantaran di laman Facebooknya berkata, sambutan secara sederhana serta meraihkan kemeriahan ini dengan penuh harmoni harus dilakukan dalam memastikan sambutan lancar.
Susulan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan pengurangan alaun pembangunan ahli parlimen daripada 3.8 juta ringgit kepada 1.3 juta ringgit. Pengerusi Pakatan Harapan Terengganu Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah menyatakan pengurangan itu adalah bertujuan untuk mengawal kewangan negara dan akan dilaksanakan secara berperingkat. Pembaharuan yang akan dilaksanakan itu sangat bertepatan dengan situasi ekonomi dunia ketika ini. Dalam masa sama, negara juga sedang dalam usaha memperkasakan kembali pendapatan rakyat selepas terkesan dengan pandemik COVID-19. Datuk Seri Anwar ada sebab. Beliau kata nak potong peruntukan ini supaya boleh disalurkan kepada targeted group seperti sekolah-sekolah yang daif, kawasan-kawasan yang betul-betul perlu kemudahan asas. Jadi biarlah duit tu dipantau pembelanjaannya di tempat yang munasabah yang diperlukan. Itulah kebijaksanaan Datuk Seri Anwar. Masa kita tak ada duit, kita perlu lebih jimat. Bukan kita nak orang kata kedekut lah. Beliau meraihkan sambutan Tahun Baru Cina bersama masyarakat Tionghoa di Kampung Cina, Kuala Terengganu. Majlis Perbandaran Kuala Langat MPKL menjadi pihak berkuasa tempatan PBT yang pertama di Selangor menggunakan jentera pembersihan pantai berteknologi terkini. Yang dipertuanya Dato' Amirul Azizan Abdul Rahim berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan keselesaan pengunjung terutama di Pantai Baru Morib. Dua teknologi yang diperkenal ialah Walk Beach Commer dan Glatton Electric Little Picker. Dua jentera yang baru di bawah kendalian KDEB Waste Management untuk pembersihan pantai Morib dan juga Pantai Baru Morib serta juga memperkenalkan tong sampah MGB 120 liter yang akan MPKL edarkan kepada semua penghuni di daerah Kuala Langat yang berdaftar dengan MPKL dan juga pembayar cukai. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran jentera pembersihan dan penyerahan tong sampah di Pantai Baru Morib baru-baru ini. Teknologi tersebut bukan sahaja menjimatkan masa, malah menjimatkan tenaga kerja yang diperlukan. Walk Beach Commer mampu membersihkan 670 meter persegi kawasan pesisiran pantai dalam tempoh sejam dan kira-kira 8 jam sehari untuk keseluruhan pantai berbanding secara manual yang memerlukan sekurang-kurangnya 6 pekerja bagi membersihkan keseluruhan pantai. Pelan transformasi digital kemas bakal diperkenalkan pada tahun ini. Ia menekankan pembelajaran digital seperti penguasaan modul iBelajar dan penggunaan internet sepenuhnya selari dengan perkembangan teknologi pada masa kini. Pengarah Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak Malaysia, Cik Anisah Saiden berpendapat penekanan stream yang merangkumi sains, teknologi, agama, kejuruteraan, seni dan matematik juga perlu didedahkan kepada kanak-kanak di awal usia. Pelan transformasi baharu itu juga dilihat dapat melahirkan generasi yang mampu berusaha dan menambah baik kelemahan diri. Beliau berkata pada Majlis Apresiasi Kemas Labuan, anjuran Jabatan Kebajuan Masyarakat Kemas Labuan. Jenazah pasangan suami isteri yang maut dalam kemalangan di kilometer 274 Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT 2 semalam selamat dikebumikan di Kertih, Terengganu 1 tengah hari tadi. Jenazah Guru Arba'in Baharudin 47 tahun dan isterinya Rosmayati Bakar Layas Lalar 48 tahun selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Pangkalan Kenangan Kampung Baru Kertih selepas disembahyangkan di Masjid Lama kampung tersebut. Pengebumian pasangan suami isteri itu dihadiri anaknya dan ahli keluarga, penduduk kampung dan rakan-rakan guru. Pasangan yang mengajar di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang Selangor itu maut manakala
manakala 4 anak mereka menjadi yatim piatu setelah kereta MPV yang dinaiki terbabas pada pukul 4 petang semalam. Mereka dalam perjalanan pulang ke Kampung Glogor Kerteh selepas menghantar anak lelakinya di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Polisas, Kuantan. Sewaktu kejadian, 3 anak mereka, Farah Najwa 20 tahun, Fatin Najla dan Faikal Nabila masing-masing 10 dan 8 tahun cedera di tangan dan muka. Pasangan tersebut meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah di beberapa bahagian badan apabila tercampak dari kenderaan kira-kira 5 hingga 10 meter. Program Sinar Kasih Ramadan diteruskan bagi menyantuni keluarga fakir, miskin dan asnaf terpilih. Pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan, Datuk Zainal Abidin Sakom berkata, 200 keluarga akan menerima perbelanjaan berbuka dan sahur sepanjang Ramadan tahun ini. Sumbangan itu diharap dapat meringankan beban mereka sekaligus dapat menjalani ibadah puasa dengan sempurna. Peserta akan dapat wang tunai RM600 dan mendapat juga barangan dapur bagi memeriahkan berbuka dan bersahur mereka sepanjang 30 hari bulan Ramadan ni. Jadi Sinar Kasih Ramadan ni kita dah wujudkan berapa tahun dah? Dah 15 tahun dah. Program tersebut mendapat kerjasama pelbagai pihak termasuk syarikat korporat dan pertubuhan bukan kerajaan. Beliau ditemui selepas majlis pelancaran program Sinar Kasih Ramadan 1444 Hijrah di Petaling Jaya, Selangor. Turut hadir Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Selangor, Zamani Ibrahim. Pusat Pemulihan Akhlak PPA Machang menyasarkan jualan hasil tekstil batik yang dihasilkan oleh penghuni penjara meningkat kepada hampir RM400,000. Pengarahnya Muhammad Nasir Yusof berkata sasaran itu mampu dicapai berdasarkan strategi pemasaran dan kualiti corak batik yang dihasilkan pada tahun ini. Tahun lalu, PPA Machang berjaya mengumpul RM126,000 jualan batik yang dihasilkan penghuni penjara. Untuk itu, pihaknya meningkatkan lagi sasaran jualan batik sehingga 3 kali ganda pada tahun ini. PPA Machang kini memiliki seramai 40 penghuni penjara yang membuat batik dengan tempoh waktu bekerja selama 9 jam. Kita mensasarkan tahun ini kurang-kurangnya 2 kali atau 3 kali ganda. Sebab konsep kita sekarang ini kita melihat kepada pasaran. Dulu kita tak pasaran kita di just orang datang tempat kita orang beli saja. So bila saya berbincang dengan prok kata kita perlukan sedikit sentuhan supaya masyarakat tahu bahawa kita ada buat benda ni. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program soft launching produk batik 2023 di Dewan Dato' Sri Haji Zulkifli Omar. Turut hadir Rektor Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Kelantan Profesor Dr. Abdul Samad Nawi. Pihak PPA Machang berkolaborasi dengan UiTM Cawangan Machang untuk mendapatkan kepakaran sejak tahun 2014. Pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET terus melahirkan tenaga kerja yang kompeten dalam memenuhi permintaan industri. Bekas pelajar GAT MARA Faris Azwan Abdullah, 32 tahun, antara yang membuktikan kejayaan hasil pendidikan kemahiran dalam jurusan teknologi motosikal. Wartawan Rozi Hanis Abdul Rahman ada laporannya. Jika dahulu hanya sekadar hobi, namun hasil pendidikan selama 6 bulan di GIAT MARA Indra Mahkota pada tahun 2009 telah mengubah jalan hidup Faris yang kini bergelar usahawan kedai alat ganti dan bengkel motosikal. Jadi bila masuk dalam bidang usahawan ni, saya rasa macam dia lebih serius. Jadi rasa dapat pendapatan yang lebih lumayan. Jadi pun saya rasa ini macam
menarik je dalam usahawan ni. Jadi start daripada situ saya pun berkembangkan lagi saya punya bisnes, dan saya panggil kawan-kawan yang mana yang tak ada kerja, saya cuba dapatkan dia orang untuk kerja di Faris Motorsport lah. Memperoleh pendapatan bulanan mencecah hingga RM40,000 membuatkan Faris lebih teruja untuk mengembangkan lagi perniagaannya. Malah baginya pelbagai bentuk bantuan termasuk modal permulaan perniagaan yang ditawarkan agensi kerajaan maupun swasta perlu dimanfaatkan sebaiknya. Sebenarnya banyak agensi-agensi yang membantu pada pelajar teknikal untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, dan juga secara tak langsung dia boleh menjanakan pendapatan keluarga dan juga ekonomi negara. Setelah 37 tahun penubuhannya, kini terdapat 16 pusat giat mara seluruh Pahang yang menawarkan 50 kursus kemahiran meliputi 7 kluster utama. Kemahiran ini bukanlah satu yang luar biasa daripada dulu sampai sekarang, tapi hari ini cuma dinobatkan pada stage yang betul, dan perkara ini perlu pengiktirafan yang lebih lagi lah. Dan sambutan daripada masyarakat luar, ibu bapa, keluarga sudah menerima hakikat ini, di mana bidang TVET ini boleh diangkat dan boleh dipelopori. Jadi pelopori ini amat penting saya rasa, sebab sekian sektor kita masih kekurangan lagi. Contoh dalam peringkat drone yang berteknologi tinggi, kimpalan. Jadi khidmat nasihat daripada pelajar-pelajar kita ini diperlukan sangat-sangat di peringkat antarabangsa dan tempatan. Jelas Hasdi, pelajar bukan sahaja dilatih dengan ilmu kemahiran, malah setiap pelajar turut dibekalkan dengan ilmu pemasaran dan keusahawanan. Program TVET bukan lagi kelas kedua dalam sektor pekerjaan di negara ini, malah ia telah melahirkan ramai usahawan berjaya dalam pelbagai bidang. Bertitik tolak daripada rancangan Malaysia ke-12, TVET akan terus diperkasa dengan mensasarkan 55% pelajar lepasan SPM akan menceburkan diri dalam bidang TVET menjelang tahun 2025 bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja tempatan berkemahiran tinggi setanding negara luar. Rozihani Sabrahman, RTM. Telefilm sesekali terbitan unit drama TV RTM diangkat sebagai telefilm terbaik pada Anugerah Telenovela ke-8 ATN 8. Pengarahnya Hishamuddin Ahmad turut merangkul trofi pengarah telefilm adaptasi terbaik. Selain itu, 4 lagi trofi turut dirangkul, iaitu penulis skrip telefilm terbaik Lili Haslina Nasir, pelakon lelaki telefilm terbaik Beto Koshari, pelakon pembantu telefilm terbaik Hariri Jalil dan pelakon kanak-kanak harapan Putri Rafasha. Syamuddin akui ada cabaran tersendiri mengadaptasi karya puisi nukilan Siti Zaliha Muhammad Hashim, namun beliau yakin naratif dibawa yang menjadi kekuatan telefilm itu. Mungkin dari aspek naratif, bagaimana seorang kecintaan seorang bapa terhadap kasih sayang dia kepada anak dia, bagaimana perjuangan seorang bapa membesarkan anak dalam lingkungan-lingkungan yang memberi halangan dari sudut ekonomi dan sebagainya. Dan saya rasakan satu telefilm ini memberi satu kesan, juga memberi satu impak dari aspek penontonan berkaitan mengisahkan tentang kecintaan, kasih sayang, dan juga bagaimana individu-individu yang berada dalam titik terendah itu untuk bangkit. Beliau ditemui selepas hadir dalam temu bual Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Sementara itu, lakonan hebat pelakon Fatimah Abu Bakar menerusi telefilm Pendoa Yang Ikhlas terbitan unit drama TV RTM berjaya mengangkatnya sebagai pelakon wanita telefilm terbaik. Sebanyak 106 telenovela berentap bagi merebut trofi lebih 40 kategori pada ATN 8.
Sukan permotoran, pelumba muda negara Sharifuddin Azman atau lebih dikenali sebagai Damok masih dalam fasa menyesuaikan diri dengan jentera KTM yang akan digunakan pasukannya MT Helmets MSI bagi saingan Moto3 di kejuaraan motosikal dunia MotoGP musim ini. Ini kerana jelas Damok jentera baharu tersebut amat berbeza dalam segi teknik kawalan dan keupayaan enjin berbanding dengan jentera lama KTM atau Honda yang pernah digunakannya sebelum ini. Damok bakal menjalani sesi ujian dan latihan di Jerez, Spanyol dan Portimao, Portugal pada Mac depan sebagai persiapan menghadapi saingan musim baru Moto3 dalam kejuaraan MotoGP. Justru pelumba berusia 21 tahun itu berharap dapat memanfaat sepenuhnya sesi latihan itu nanti dengan mendapat keserasian serta gaya tunggangan yang sesuai dengan jentera baharunya. Agak sukar sedikit apabila daripada Honda pergi ke KTM. Untuk sesuaikan diri dengan KTM, saya perlu ubah saya punya riding style kepada stop and go. Sebab sewaktu test tahun lepas, saya masih membawa saya punya riding style Honda. So kat situ poin-poin saya untuk improve. Damok juga pernah mendapat bimbingan pengurus Zaki Racing Zulfahmi Khairuddin yang berpengalaman mengendalikan jentera KTM semasa bersaing pada MotoGP 2012. Kejuaraan MotoGP musim ini akan membuka tirainya di Litar Portimao, Portugal pada 27 Mac depan. Perkembangan sukan rugby, kejohanan sulung Asia Rugby Grand League ARGL dijadual berlangsung pada 2024 dengan Malaysia dijangka menjadi salah satu daripada pasukan yang bertanding. Kenyataan di laman web rasmi Rugby Asia menyebut sebanyak 12 negara menyertai mesyuarat rundingan yang diadakan secara fizikal dan maya. Satu jawatan kuasa diketuai Presiden Rugby Asia Qais Al-Dalai juga dibentuk bagi membincangkan konsep dan format awal kejohanan. ARGL akan bermula dengan 4 pasukan bertaraf kelab dan meningkat kepada 12 pasukan menjelang kejohanan Piala Dunia Rugby 2027 di Australia. Saingan ini diadakan bagi mewujudkan Liga Kelab Rugby bertaraf dunia dan meningkatkan mutu serta nilai komersial kejohanan rugby di Asia. ARGL akan menggunakan teknologi inovatif termasuk kecerdasan buatan AI di samping bekerjasama dengan rakan komersial antarabangsa dan tempatan bagi mendapatkan pembiayaan diperlukan termasuk hak penyiaran. Kesatuan Rugby Malaysia antara yang berkongsi input dan pengalaman dalam mesyuarat rundingan tersebut selepas menghantar pasukan Malaysia VOG di kejohanan Asia Global Rapid Rugby pada 2019 dan 2020. Liga Perdana Inggeris. Jika sebelum ini masa depan pengurus Chelsea Graham Potter dikatakan dalam keadaan bahaya, kali ini tiba giliran pengendali Liverpool Jurgen Klopp pula yang nasibnya di Anfield turut mencetuskan tanda tanya. Kekalahan 0-3 yang dialami juara EPL musim 2019 itu kepada Wolves dilihat sebagai petanda bahawa Klopp kini semakin kehilangan magisnya sekaligus membuatkan pemain dan penyokong The Red Devils hilang kepercayaan terhadapnya. Pada aksi di Stadium Orlando itu, gol sendiri pemain pertahanan Joel Matip serta jaringan pemain Wolves Craig Dawson dan Ruben Neves menyaksikan Liverpool sekali lagi gagal mengutip 3 mata. Kekalahan itu juga menyaksikan The Reds terus berdepan kemarau kemenangan EPL pada tahun baharu 2023 apabila hanya mengutip 1 mata daripada 4 aksi terakhir. Seperti juara Chelsea, Liverpool bergelut dengan masalah prestasi yang menyaksikan mereka jatuh ke tangga 10 Liga dengan 29 mata. Sejak dari awal musim, kelab itu hanya mencatat 8 kemenangan daripada 20 perlawanan, jauh berbeza dengan pencapaian naib juara Liga yang dilakar mereka musim lalu. Situasi ini pastinya memeningkan kepala Klopp dalam mencari punca kemerosotan anak buahnya yang seperti hilang semangat di bawah kendaliannya.
Baik, saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.